Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Hari ini kita berjumpa lagi untuk subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 5. Baik, untuk hari ini cikgu nak fokus pada pendidikan kesihatan, unit pendidikan kesihatan, iaitu di unit 11. Tajuk dia ialah tentang penjagaan dan keselamatan diri. Di sini cikgu akan tunjukkan awak buku teks tahun 5, buku teks PJPK tahun 5, topik berkenaan dengan pendidikan kesihatan. Apa yang ada dalam buku teks ni awak boleh nampak dekat sini. Cikgu bacakan sikit. Sally, Zeti, Raju dan Arif tidak sabar untuk mengikuti kelas pendidikan kesihatan. Cikgu Diana akan menerangkan kandungan tajuk pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu PIRS, yang akan mereka pelajari pada tahun ini. Jadi hari ini kita akan fokus tentang tajuk kesihatan reproduktif dan juga sosial. Awak nak kena tahu apa itu yang dimaksudkan dengan kesihatan reproduktif dan juga sosial, iaitu PIRS, ataupun panggilan dia ialah PIRS. Baik, dekat sini ada ditunjukkan dalam buku teks ni, ada ditunjukkan tentang beberapa situasi. Awak boleh nampak yang pertama ini konflik dan stres dalam keluarga. Situasi konflik dan stres dalam keluarga, boleh nampak memek muka dia macam mana. Konflik maksudnya ada masalah lah dalam keluarga, macam mana nak berhadapan dengan situasi-situasi yang ni. Yang kedua, persahabatan. Yang ketiga, penderaan dalam keluarga. Seterusnya, penyalahgunaan bahan inhalan, sistem reproduktif manusia, pengaruh rakan sebaya dan juga penyakit dalam kehidupan harian. Ini antara cerita sedikit tentang PIRS ni tadilah, situasi-situasi. Baik, ceritakan faedah yang kamu peroleh selepas mempelajari PIRS. Ni pada hujung nantilah. Jadi dekat sini cikgu nak fokuskan tentang sistem reproduktif manusia, kan? Yang tajuk-tajuk ni, konflik dan stres, persahabatan, penderaan dalam keluarga, penyalahgunaan bahan inhalan, ini ada dalam topik PJPK sebelum ni, tahun 2, tahun 3, tahun 4, ada belajar. Baik, ni kita tengok tentang kesihatan diri dan reproduktif, sistem reproduktif manusia. Jadi di sini yang awak nampak ada sistem reproduktif manusia, iaitu sistem reproduktif lelaki dan juga sistem reproduktif perempuan. Kita tengok yang lelaki dulu, apa yang dikatakan sistem reproduktif ni. Sistem reproduktif manusia sangat istimewa kerana membolehkan manusia meneruskan zuriat mereka. Itu pentingnya sistem reproduktif. Setiap manusia dia ada sistem reproduktif manusia untuk apa? Untuk kembangkan zuriat. Sistem reproduktif lelaki berbeza daripada sistem reproduktif perempuan. Dah tentulah berbeza lelaki dan perempuan, kan? Kedua-dua sistem reproduktif ini akan matang apabila kanak-kanak lelaki dan perempuan mencapai akil balik. Jadi bila seseorang itu dia dah mencapai akil balik, barulah sistem reproduktif yang ada dalam tubuh badan dia ni, tubuh badan kita ni barulah dipanggil dipanggil sebagai matang. Tunggu sehingga akil balik lah, bagi lelaki dan juga perempuan. Baik, di sini kita tengok sistem reproduktif lelaki. Jadi apa yang ada pada sistem reproduktif lelaki, iaitu ada tiga. Ada tiga yang awak kena ingat, iaitu yang pertama sekali skrotum. Cikgu besarkan sikit. Baik, sistem reproduktif lelaki. Yang pertama ada skrotum ni di bahagian yang tepi sini ni, yang cikgu tunjukkan ni. Kemudian ada juga bahagian testis dan juga bahagian zakar. Baik, ini ialah tiga yang penting, tiga bahagian yang penting dalam sistem reproduktif lelaki yang memainkan peranan dalam sistem reproduktif lelaki, nak menghasilkan zuriat. Tiga bahagian yang penting yang awak kena ingatlah. Kemudian tengok juga pada sistem reproduktif perempuan. Sistem reproduktif perempuan ada 4 bahagian yang penting, ada 4 bahagian yang perlu awak ingat. Yang pertama sekali tube fallopian di bahagian kiri dan juga di bahagian kanan.
dekat tepi ni. Ini dipanggil tube fallopian. Tube fallopian. Baik, tube fallopian. Kemudian di bawah tube fallopian ni ada juga satu bahagian yang dipanggil ovari. Ovari. Kemudian yang ketiga, di bahagian tengah ni ataupun bahagian tepi ni lah, tengah-tengah ni lah. Ini dipanggil ialah uterus, uterus. Ni bahagian ni. Kemudian bahagian yang keempat, bahagian sini, bahagian paling bawah ni, bahagian ni dipanggil bahagian faraj. Baik. Sama ada sistem reproduktif lelaki ataupun sistem reproduktif perempuan, dia memang berbeza, tetapi kesemua bahagian ini mempunyai peranan-peranan yang tersendiri ataupun fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi-fungsinya, di mana fungsi-fungsi tersebut sangat penting untuk menghasilkan zuriat. Sebab nama pun sistem reproduktif kan. Apa fungsi dia tadi? Nak mengembangkan zuriat. Jadi bahagian-bahagian ni semua yang ditunjukkan ni adalah bahagian-bahagian yang penting dalam sistem reproduktif dan ada fungsi masing-masing. Fungsi masing-masing. Contohnya testis, fungsi dia apa? Menghasilkan sperma. Okey. Itulah contoh-contoh, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut lah fungsi-fungsi bahagian. Cuma hari ni cikgu nak awak kenal bahagian-bahagian saja dahulu. Bahagian sistem reproduktif lelaki dan juga perempuan. Mencapai akil balik baru dikira matang. Okey, siap. Nampak ni. Dan sistem reproduktif ni akan berfungsi, maksudnya akan berfungsi lah apabila dengan berlakunya perkahwinan. Kemudian hubungan seksual dalam perkahwinan dan akhirnya akan menghasilkan zuriat. Jadi bila lengkap kitaran itu, itulah yang dipanggil kitaran sistem reproduktif manusia. Nak mengembangkan zuriat. Baik, cikgu rasa cukup dulu setakat ni. Janji awak dah kenal bahagian-bahagian sistem reproduktif lelaki dan juga perempuan. Kita akan sambung lagi pada tajuk yang seterusnya pada minggu akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.